Yang berhormat Tuan Haji Ahmad Marzuq bin Sya'ari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang saya kasihi Datuk Haji Akbar, CEO Mawib, yang saya kasihi Ustaz Haji Ahmad Syukri, CEO PPZ. Seterusnya yang berusaha Tuan Haji Musyaddad, Timbalan Ketua Pengarah JAKIM. Tak lupa Wakil Tabung Haji, sahabat lama saya Sahibul Fadilah Ustaz Haji Muhammad Ajib. Seterusnya yang berbahagia Datuk Wan, pengurusi Masjid Mahmudiyah, rakan-rakan, sahabat-sahabat daripada YAPIM, daripada Yayasan Taqwa, dan juga daripada agensi-agensi agama, termasuklah media, asnaf, jawatan kuasa masjid yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, sedar tak sedar sudah genap 100 hari saya dan timbalan saya YB Ustaz Ahmad Marzuq bin Sya'ari berada di sini. Cabaran dan ujian ada di mana-mana, namun alhamdulillah berkat kerjasama keluarga Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, banyak perkara boleh diselesaikan dengan mudah dan lancar. Sekalung penghargaan kepada Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama YB Ustaz Ahmad Marzuq bin Sya'ari yang banyak bersama-sama saya memberikan buah fikiran dan menggalas tanggungjawab ini sebagai rakan sekerja saya dengan jayanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua jabatan dan agensi di bawah saya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Yayasan Pembangunan Islam Malaysia YAPIM, Tabung Haji, Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia YADIM, Yayasan Wakaf Malaysia, Institut Kepahaman Islam Malaysia IKIM yang saya lupa sebut tadi, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, Jabatan Pendakwaan Syariah Malaysia Wilayah Persekutuan JAPIN Wilayah Persekutuan, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Tiwi Hijrah atas pengorbanan masa, tenaga dan lain-lain demi kemaslahatan ummah. Perjalanan kita sebenarnya masih jauh. Kini kita baru sahaja mula menapak. Saya ingin menghuraikan satu persatu pencapaian kami di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama selama 100 hari. Saudara-saudara yang mengikuti media sosial saya seperti Facebook, Instagram dan Twitter sedia maklum apa yang telah kami laksanakan selama ini. Cuma ada beberapa pencapaian yang ingin saya tekankan pada hari ini bagi membuktikan kepada semua bahawa dengan bilangan yang kecil, kami di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama mampu mengarak langkah jauh ke hadapan untuk masyarakat Malaysia, khususnya umat Islam. Wabak COVID-19 masih lagi menjadi bualang hingga kini. Kerajaan sudah berbelanja tidak terkira banyaknya bagi memerangi pandemik yang melanda dunia ini. Bagi kami di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kita sudah menggerakkan usaha-usaha kebajikan melalui musaadah COVID-19 dengan menyalurkan sumbangan kepada 10 kelompok sasar yang memerlukan bantuan di seluruh Malaysia dengan perbelanjaan sudah mencecah 196.3 juta sehingga Mei 2020. Bermula 18 Mac 2020, kita menjelajah dari Perlis hingga ke Sabah bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan dalam ruang lingkup kemampuan kami. Di Sabah dan Sarawak, JAKIM dan juga YADIM memainkan peranan. Alhamdulillah, kerjasama antara Mawib, Bank Islam dan SME Corp membuahkan hasil yang bermanfaat kepada umat Islam. Program pembiayaan mikro ITK
merupakan program kewangan sosial yang bertujuan untuk menyokong dan memudahkan pembiayaan bagi usahawan mikro B40 dan asnaf yang kehilangan punca pendapatan dan perniagaan yang terjejas akibat wabak COVID-19. Jumlah dana yang diperuntukkan bagi program ini sejumlah 5.3 juta. Menyedari keperluan untuk Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama tampil sebagai wadah pemerkasaan Syiar Islam di peringkat persekutuan, kami telah melancarkan laman sesawan www.mira.gov.my pada minggu lepas. Alhamdulillah, walaupun baru 3-4 hari dilancarkan, kunjungan sudah melebihi 20,000 pelawat dan kami syorkan boleh lawati laman sesawan kami. Laman sesawan ini merupakan yang pertama seumpamanya dalam sejarah kerajaan Malaysia. Segala info-info berkaitan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan disebarkan melalui platform ini. Menjadi kelaziman bagi rakyat Malaysia untuk mengetahui apa yang dilaksanakan oleh kerajaan semasa sepanjang tempoh berada dalam pentadbiran. Malah ia menjadi tanggungjawab kami untuk telus dalam melaporkan apa jua aktiviti dan program kepada masyarakat. Kami juga melihat adanya keperluan untuk Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama terus-menerus menyalurkan laporan yang padat dan informatif kepada rakyat Malaysia, khususnya umat Islam. Atas asas ini, saya telah memperkenalkan kad laporan bulanan yang membolehkan masyarakat meneliti apa yang telah kami laksanakan sepanjang 100 hari ini. Saudara dan saudari boleh membaca atau memuat turun kad laporan Mac, April dan Mei 2020 di www.mira.gov.my. Seawal pelantikan saya, antara yang ingin saya realisasikan adalah adanya kitab tafsir Al-Quran berbahasa Melayu dengan perbahasan yang membumi, hidup dan sesuai dengan sosio budaya Malaysia. Kita sudah ada tafsir Pimpinan Rahman, tetapi itu pada tahun 80-an. Metodologi kitab tafsir baru ini adalah idea dan buah fikiran saya sebelum dicanaikan oleh para panel yang dilantik. Awal Mac saya panggil beberapa orang sarjana dalam bidang tafsir bagi membincangkan projek ini, dan ianya terus berjalan dan dinamakan tafsir ini dengan nama Tafsir Al-Bayan. Alhamdulillah, saya dimaklumkan oleh panel penyusun tafsir ini, mereka sudah memasuki juzuk yang ke-11, 12 dan ke-13 pada minggu ini. Begitu juga penterjemahan hadis-hadis kutub sittah, Bukhari, Muslim dan selainnya sedang berjalan dengan amat lancar. Kami akan lancarkan selewat-lewatnya awal tahun hadapan, insya-Allah. Pada pagi tadi saya menulis di media sosial mengajak umat Islam di wilayah Persekutuan untuk kembali mengimarahkan masjid dan surau yang telah mula dibuka di zon hijau dan kuning dengan hak 1/3 dari kapasiti Dewan Solat Utama. Ya, sudah terlalu lama kita tidak dibenarkan solat di masjid dan surau. Saya sendiri beberapa kali solat di ruang pejalan kaki di RNR juga di hadapan pintu pagar surau yang berkunci, dan kita amat memahami yang ia adalah untuk kemaslahatan kita juga. Alhamdulillah, saya baru dimaklumkan bagi wilayah Persekutuan Jawi telah bersiap sedia dengan pelan pengimarahan masjid untuk menghidupkan kembali roh rumah ibadat kita secepat mungkin. Dan alhamdulillah, melalui kerjasama daripada sahabat saya, supol saya dan juga otai-otai JAKIM, untuk kita bina satu lagi pelan pengimarahan pemerkasaan masjid-masjid dalam masa terdekat. Kita akan turun ke masjid dan surau terpilih seluruh Malaysia dan laksanakan program pengimarahan dengan sebaiknya. Hari ini sebagai bukti apa yang kita buat. Hari ini kita solat zuhur dan solat hajat bersama-sama sebagai satu bentuk kesyukuran pencapaian 100 hari. Kita juga menjunjung titah kepedulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk melaksanakan solat hajat, doa selamat dan kunut nazilah, khususnya buat umat Islam Palestin. Satu program besar yang bakal dilancarkan sekitar Ogos nanti
di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama adalah My House. Program ini menyediakan bantuan keuangan melalui dana wakaf bagi membolehkan kumpulan sasar mendiami rumah yang lebih selamat dan selesa berbanding tempat kediaman terdahulu. Matlamat program ini ialah untuk meningkatkan dengan segera kualiti hidup mereka secara fizikal dan spiritual. Komponen projek di bawah My House terbahagi beberapa kategori, antaranya membina semula rumah atau bina rumah baru, membaik pulih rumah dan membaiki kerosakan rumah. Semuanya bakal disiapkan dalam tempoh lebih kurang 10 hari sahaja. Dalam masa yang sama, program pendidikan kerohanian dan kesedaran sivik ditekankan kepada isi rumah agar pembangunan yang seimbang dapat dikecapi. Isu-isu seperti kebersihan, pendidikan seks menurut Islam dan aktiviti kerohanian adalah antara yang menjadi keutamaan bagi projek My House selain pembinaan fizikal rumah. Program ini bakal melibatkan kerjasama menyeluruh kerajaan dan NGO. Terakhir, saya tak pernah menganggap anugerah ikon integriti dan anti rasuah negara 2019 yang telah saya terima daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sebagai satu kebanggaan atau lesen. Ia adalah amanah yang amat berat untuk saya pikul, terutamanya apabila berada di kerusi menteri. Selain perubahan baru yang dengan penempatan pegawai tabung haji dan mawid insya-Allah akan ditempatkan di pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bagi tujuan pemantauan urus takbir yang lebih efektif, saya juga ingin mengumumkan bahawa saya berhasrat untuk menempatkan pegawai SPRM di pejabat saya. Hal ini sedang dalam proses dan akan direalisasikan sedikit masa lagi insya-Allah. Saya ingin menzahirkan komitmen penuh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan seluruh agensi di bawahnya dalam mengutamakan integriti dan accountability dalam urus takbir Islam. Semua urus takbir di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan agensi-agensi di bawahnya perlu tulus dan profesional. Moga-moga ini menjadi suatu usaha yang dipandang di sisi Allah dalam memaknakan konsep amanah dalam Islam. Sebelum saya menamatkan ucapan ini, suka saya nyatakan dan memperkenalkan anugerah Imam Al-Ghazali, Menteri di Jabatan Perdana Menteri khusus bagi penjawat awam dalam agensi-agensi di bawah saya yang memperlihatkan budaya kerja yang cemerlang, produktif, kompetitif dan seimbang duniawi dan ukhrawi. Saya pilih ini kerana ucapan pertama saya kata saya nak latih seorang setiap bulan sekurang-kurangnya atau 2 bulan sekali daripada kalangan staf-staf yang dianggap sebagai yang terbaik. Beliau dipilih setelah pengamatan saya sendiri sepanjang bekerja bersama-sama beliau di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan sebelum ini. Saya akui beliau adalah antara penjawat awam yang boleh pergi lebih jauh di masa hadapan dan layak menjadi contoh ikutan. Saya persilakan Ustazah Ruzaimah binti Suraidi, penolong pengarah kanan bahagian penyelidikan Jawi, untuk menerima anugerah ini. Kesimpulannya, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sentiasa berusaha mengarah langkah ke hadapan untuk menjadi contoh. Sekarang adalah masanya untuk kita terus bergerak dan bertindak dengan pantas. Teruskan bersama kami mempertabatkan Islam di peringkat persekutuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.